sekarang ni kita nak kongsikan satu perbincangan saya kira sangat menarik juga untuk kita perkatakan berkenaan dengan untuk meniti alam kehidupan berumah tangga ini dan dengan tajuknya Bahagia Cinta Bila Cinta Baru Menjelma. Dan ketika ini mungkin sedang banyak sekali diperkatakan oleh netizen, oleh rakyat Malaysia terutama tentang apa sahaja yang berlaku, terutamanya membabitkan personaliti dan juga orang-orang yang dikenali. Untuk itu kita bawakan mediator keluarga, peguam juga, iaitu Tuan Hafiz Roslan bersama kita. Sihat. Kabarnya baru saja terjatuh motor ya. Ya, nampaknya macam tu lah. Tapi masih lagi mampu untuk bersama dengan kami. Terima kasih banyak. Didoakan juga diberi kesihatan yang sangat baik juga Tuan Hafiz. Mungkin kita boleh mulakan. Tadi Ustaz Zarifi telah memberitahu berkenaan dengan segala adab dan juga bagaimana dalam perhubungan Rasulullah SAW terutamanya menjaga perhubungan bersama dengan isteri. Tapi di dalam situasi sekarang ini, apa yang perlu dilakukan terutamanya apabila berkata mengenai menjaga suatu perhubungan rumah tangga yang telah menjengah dalam usia yang agak lama juga hubungan tersebut. Itu satu cabaran juga kan Tuan? Cabaran yang sangat besar. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton Indonesia yang dirahmati Allah sekalian. Saya nak berkongsi pada hari ini soalan berkenaan dengan apabila satu perkahwinan dah mencapai tahap lebih 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Kat situ kadang-kala ada orang kata yang tawar tu kadang-kadang boleh manis. Dan yang manis pun boleh jadi tawar. Jadi apabila berlakunya perkara-perkara macam ni, perkara pokok yang paling pertama kita kena melihat dari sudut kacamata apabila dalam satu kertas putih ada satu titik hitam, jangan fokus pada yang hitam saja. Kita kena lebih fokus kepada apa yang berlaku dalam keadaan yang sekeliling yang putih tersebut. Apabila kita punya mindset selalu melihat kepada titik hitam yang hanya ada berapa saja di atas kertas putih tersebut, kita akan terlupa kebaikan-kebaikan dan keindahan-keindahan kemanisan dalam perkahwinan. This one is the real one. Secara realiti. Kita boleh baca konsep ataupun pelbagai teori-teori di dalam mana-mana kitab. Tinggalan-tinggalan daripada hadis Rasulullah SAW adalah salah satu tips yang paling hebat. Dan juga dalam tips-tips daripada Eropah, falsafah yang lain berkenaan bagaimana kita nak mengharumkan semula keindahan dalam rumah tangga. Tapi perkara ni, apa yang berlaku dari sudut pengalaman dan teori itu kadang-kadang berbeza. Betul. Ada teori yang mana tidak kena dengan kita. Apa yang boleh saya nasihatkan adalah hanya seorang suami mengenal isteri dan hanya seorang isteri mengenal betul-betul sifat suaminya. Betul. Bila dah rasa tawar, bila dah rasa hilang rasa manis dalam rumah tangga, apa yang perlu dibuat? Pertama, cari perkara-perkara baru yang boleh dikongsi bersama. Dan kemudian contohlah, tadi dalam Ustaz Zarifi ada beritahu, antara salah satunya banyakkan komunikasi. Tapi secara realnya, kalau dah kita pada hari ini bukan setakat bukan macam dulu-dulu. Macam dulu-dulu tak ada telefon, tak ada WhatsApp. Betul. Hari ini WhatsApp pun dah WhatsApp. Betul. Lepas tu tiba-tiba rumah pun jumpa selalu. Kena pula yang kerja sama, siang kerja, jumpa lagi. Balik sama-sama. Balik pun sama-sama. Balik pun sama. Jadi muka tu memang tak boleh berubah sebab kita bukan Naruto. yang boleh kaki bushin, tiba-tiba berubah. Tak. Realnya adalah memang kita akan menghadapi insan yang sama dalam kehidupan kita. Jadi apa nak buat? Okay, jadi perkara apa yang nak dibuat secara realnya dari sudut kita lihat kepada pelbagai masalah yang telah saya cuba selesaikan dan saya nasihat kita mediate hal-hal sebegini. Yang hadir berjumpa dengan kita adalah cari perkara-perkara baru yang ada dalam rumah tangga. Contohnya walaupun anak dah 5-6 orang. Contoh anak saya nak masuk 6 orang dah. Ini sikit lagi. 5-6 orang ni. Okey. Jadi apa yang benda baru kita boleh buat? Contohnya dalam kehidupan ni kita tahu wife kita ni dia ada satu minat yang mana minat ni dia tak dapat buat selama ni, dan minat tu tak bersalahan dengan hukum syarak. Betul. Jadi kita sokong minat tu, kita penetrate minat tu. Kadang-kala ada juga kita nampak individu lelaki lelaki ni dia tak terlepas realnya kalau daripada Malaysia ni 3 benda. Apa dia? Kereta, motor, gadget, lepas tu games dan benda-benda yang lebih kepada sukan dan sebagainya. Lebih baik kita menyokong ataupun kita bersama-sama buat aktiviti dan hobi tersebut bersama dengan pasangan daripada pasangan kita tu buat dengan orang lain. Yang betul. Tu nanti akan timbul masalah. Betul. Baik, itu satu tips yang sangat berguna juga secara realitinya kan. Okey, saya ada beberapa persoalan lagi tapi kita ada panggilan dari penonton Indonesia ni. Hello. Hello. Hello, Encik Ibrahim di talian ya? Ya.
Silakan bercakap dengan Tuan Hafiz. Tuan Hafiz. Ya. Saya nak Berkongsi pengalaman ya. pengalaman saya dengan Okey. yang orang ramai semua sekali lah. Okey. Kenapa kita tidak balik kepada rukun Islam? Okey. Sebab rukun Islam ni cukup sempurna. Tentang saya nak beritahu seluruh rakyat Malaysia ataupun seluruh dunia, umat Islam tak tahu apa rukun Islam. Ya. Jadi kalau kita tak balik pada rukun Islam itu sendiri, macam mana kita nak amankan kehidupan kita walaupun dengan keluarga kita. Ya. Jadi kita balik semula kepada rukun Islam. Saya nak tahu apakah rukun Islam tu yang sebenarnya. Macam mana kita nak, sedangkan yang perlu kita tahu. Ya. Yang halal itu boleh jadi haram banyak. Tapi yang haram itu boleh jadi halal satu saja. Jadi saya nak Ustaz jelaskan apakah rukun Islam itu sendiri sebenarnya. Terima kasih. Ya, baik. Itu mungkin antara pandangan kita kembali kepada rukun Islam seperti yang dinyatakan oleh Ustaz Zarifi tadi. Baik, betul itu daripada Encik Ibrahim. Tapi ini bawa saya kepada persoalan seterusnya dalam perhubungan rumah tangga. Kita menyatakan bahawa satu perhubungan yang telah lama, tapi mungkin juga berlaku pada perhubungan yang baru-baru berkahwinkan. Ujian itu mungkin pelbagai. Jika ditakdirkan salah seorang pasangan ini, kita tidak mahu menuding jarilah, mungkin lelaki ataupun wanitanya, jatuh hati kepada orang ketiga ketika dalam perhubungan. Bagaimana sebenarnya untuk kita menangani ataupun mendalami isu ini supaya hubungan itu terjaga juga dan kita dapat satu jalan penyelesaian yang baik juga? Okey, baik. Dia begini sidang penonton yang dirahmati Allah. Pertama, soalan tadi berkenaan pandangan. Betul, pandangannya adalah kita mesti balik pada agama. Mahalah dalam satu hadis riwayat Tirmizi, sebaik-baik seorang lelaki adalah yang mengasihi dan berlemah lembut kepada isterinya. Dan yang paling baik, hadis itu disebut, ialah aku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi Muhammad buat kepada para isterinya? Sebahagian tadi Ustaz Zarifi ada kongsikan. Saya kongsikan lagi, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW walaupun dalam keadaan berusia, dan pada ketika itu isterinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, seorang yang muda, dia main lumba lari. Main lumba lari bang. Oh, ni orang kata nak kejar ni ya. Ni orang kata benda yang kadang-kadang nampak childish ke anak-anak kan. Tetapi itulah sifat kemanusiaan. Apa yang Rasulullah nak sebut ni adalah seorang suami yang baik ini daripada sudut agama. Agama ni adalah selagi mana benda tu tidak melanggar daripada hukum syarak. Yang mana benda tu dah memang halal di antara kita dan juga isteri. Katalah apa-apalah yang kita dok imagine dan sebagainya tu, buat dengan isteri, buatlah dengan isteri. Faham tak? Tiba-tiba apa orang panggil, sebab sekarang ni di zaman yang tidak ada batasan media tau. Bila tak ada zaman tak ada batasan ni, kita punya imajinasi ni terlampau tinggi bagi seorang lelaki maupun seorang perempuan. Itu yang saya kata apabila soalan yang seterusnya daripada Hanif. Hanif kata bagaimana kalau tiba-tiba salah satu pasangan ni terjatuh cinta pada orang lain. Bukan pada suami atau isteri dia. Jadi benda ni berlaku disebabkan contohnya hormon testosteron dia selalu dirangsang setiap hari. Ataupun dia punya hormon perempuan pun sama juga. Jadi dia sebagai seorang manusia. Kecuali dia ni seorang gay atau lesbian. Jadi apabila dia memang seorang yang normal, apabila berlaku keadaan ini, balik kepada hukum syarak balik. Pertama, dalam rumah tangga, ketaatan di antara seorang isteri kepada suami itu adalah amat tinggi dan amat perlu daripada sudut hukum syarak. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila seorang suami ini pula, dia kena faham bahawa dia ada seorang isteri di rumah. Kalau betul dia jatuh cinta ataupun dia merasakan dia ada orang lain yang dia rasa dia suka, maka sekiranya seperti apa yang telah dibenarkan oleh Al-Quran, fankihu ma tabalakum minan nisa masna sulasa wa ruba fa in haftum an ta'dilu fa wahidah. Sadaqallahul azim. Allah Taala kata, kamu boleh kahwin 2, 3 atau 4, tapi jika kamu takut tidak berlaku adil, cukuplah dengan satu. Jadi perkataan cukuplah dengan satu ni umpama satu peringatan. Kalau kamu ni untuk melayani, meneladani, mengasihi seorang isteri pun payah. Sampaikan katalah dok nak belikan isteri punya barang kelengkapan, kata nak belikan apa orang panggil pampers isteri lah maksudnya kan. Itu pun malu nak masuk 7-Eleven. Malu nak masuk kedai sebenika, nak pergi kedai apa ni kan.
Itu pun malu, itu pun tak mampu nak dibelikan, itu pun rasa segan dan sebagainya. Bagaimana dia pula nak menjaga seorang wanita yang lain? Itu perkara pokok. Yang keduanya yang saya nampak adalah apabila berlaku perkara-perkara macam ni, balik semula kepada kefahaman berkenaan dengan agama. Ingat, apabila dalam satu perkahwinan ini dia ada antara perkongsian. Bila kita start akad nikah tu bagi seorang suami dengan seorang perempuan, dia kena faham tau. Setiap denyut nafas nadi dan setiap apa yang berlaku kepada isterinya tu, dosa dan pahala, dia menanggung bersama. Bila dia tanggung bersama, dan seorang isteri pula, apabila dia ada dapat seorang suami, ketaatan dia dah bukan dah mutlak kepada ibu dan ayah. Dia berbalik kepada suami. Jadi kat sini, Islam dah tunjukkan satu benda yang cantik, molek. Secara lengkapnya. Jadi kalau berlakulah perkara-perkara ni, pertama, jauhkan daripada persekitaran ataupun bi'ah yang boleh menyebabkan dia semakin terjebak terhadap jatuh hati tersebut. Okey. Kalau boleh kita elakkan, Elakkan. Okey, baik. Rasa macam saya pula yang sedang mengalami satu sesi mediasi daripada Tuan Hafiz Roslan. Banyak sekali perkongsian dan yang boleh kita manfaatkan daripada apa yang dikatakan seperti tadi. Terima kasih banyak. Mungkin kita sambung perbincangan selepas ini kepada Tuan Hafiz Roslan, mediator keluarga berkenaan dengan tajuk Bila Cinta Baharu Menjelma. Kita nak berhenti seketika kerana selepas ini kita bawakan seorang individu yang masih lagi remaja tapi telah menunaikan tanggungjawab yang sangat besar dan kecintaan kepada alam sekitar. Selepas ini di Malaysia hari ini.